Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan teruknya amal buatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepadanya, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengasihimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du fa inna asraqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang ada-adakan dalam agama. Setiap yang ada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap kesesatan tepat di dalam neraka. Hadis ni Nabi baca pada ketika Nabi memulakan khutbah Jumaat dan juga majlis-majlis Nabi yang lain lah. So inilah antara sunnah ketika memulakan majlis. Daripada perkataan ini adalah perkataan yang penuh. Tapi selalunya kita akan dengar uh, introduction ni dalam khutbah nikah. Selalu kita dengar. Dan saya ada pengalaman lah ketika pergi nikah sendiri, dan juga yang adik saya pun memang imam tu baca benda ni lah. Tapi sebenarnya hadis ni adalah khutbah ataupun bacaan Nabi ketika memulakan majlis. So kita dalam dua slide ni kita ambil satu poin dekat sini, tapi saya dah beritahu banyak kali kot, tapi kita masuk lagi. Tentang ayat ni yang Allah kata, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang Allah bagi tahu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. So takwa ni dalam slide ni pun ada saya tunjuk gambar rajah supaya kita boleh fahamlah maksud takwa. Sebab bila kita dengar perkataan takwa ni dalam bertalu-talu kan imam, hari ni khatib akan sebut, semua orang akan sebut lah. Dan Quran memang akan banyak perkataan ni yang Allah sebut, mula-mula mesti sebut takwa. Kalau tengok ni pun banyak perkataan takwa, bertakwalah kepada Allah ni kan. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina ya ayyuhan nasu taqu, kepada orang yang beriman pun Allah kata bertakwa. Kepada manusia yang bukan Islam pun Nabi Allah kata bertakwalah kepada Allah. Semua orang lah maksud dia. Takwa ni sentiasa akan ada dalam perkataan dalam Al-Quranul Karim dan juga perkataan hadis Nabi. Jadi kita nanti saya tunjuk maksud takwa lah, supaya kita boleh faham sedikit lah bila orang sebut takwa ni ada satu kefahaman dalam jiwa kita lah. Macam kita baca surah Al-Fatihah kan tiap hari kan. Ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
So bila kita baca surah Al-Fatihah dalam solat kita, kita boleh memahami, boleh agak-agak ni maksud dia, dapat rasa dalam jiwa kita. Sama juga dengan perkataan ni, takwa ni bila kita selalu dengar perkataan takwa, kita takut dia jadi macam nasihat orang kepada kita yang kita masuk telinga kiri keluar telinga kanan kan. So kita tak maulah, biar takwa ni kita rasa takutlah kepada Allah. Apa dia takwa tu kita katakan. Dan Allah dalam ayat ni Allah letak takwa, dia combine dengan perkataan yang benar. So perkataan yang benar ni sangat penting lah. So kita nak bercakap jujur, bercakap benar kan. Pagi tadi saya duduk dengan YouTube. Kadang-kadang kita tengok kat macam Facebook, YouTube ni, orang dia boleh cakap apa saja kan. Boleh komen, macam sekarang ni ada kes bekas PM semua kan, orang komen kat luar, orang komen kat luar. Yalah sekarang ni mungkin dia boleh cakap benar. Tapi bila dia ada kepentingan dalam keadaan dia lah, contohnya dalam kerja kita ada kepentingan dekat situ, ataupun dalam keluarga kita ada kepentingan dalam setiap perkataan yang kita tuturkan tu, ada berat dia, ada maksud, ada makna lain ya. Mungkin dalam kerjaya kita atau mungkin dalam hubungan kita dengan kawan-kawan, macam-macam ada kan. So perkataan benar ni kadang-kadang dia jadi situational lah. Cuma tak begitu. Dalam Quran ni Allah sebut berkata benarlah dalam setiap ketika. So kita naklah semai benda ni melalui praktis lah. So kita cakap benar walaupun orang benci. Memang confirm orang akan benci kalau kita cakap benar. Tapi kita naklah bercakap benar sebab apa? Kita nak hikmat kepada Allah, kita nak ikut apa yang Allah kata, yang Allah sarankan. So apa Allah kata dalam ayat ni? Allah kata bercakap benar, Allah akan perbaiki amal-amal kita. Maknanya amalan kita katalah ada banyak yang tak berapa ada kualiti, Allah bagi yang berkualiti. Allah semaikan dalam jiwa kita ni untuk kita cari benda yang paling berkualiti dari sudut amalan tu. Dan Allah ampun dosa kita, ada 3 lah. Pertama, dapat pahala sebab kita cakap benar ni. Nombor 2, perbaiki amal-amal kita. Dan juga Allah ampun dosa kita. Benda ni adalah benda yang sangat susah kita nak buat. Tetapi, kalau kita tak ada apa-apa kepentingan, memang senang lah. Sekarang ni orang duk komen-komen dalam Facebook macam-macam, senang. Bila kita ada kepentingan, kita ada orang lain yang boleh mungkin ancam kita kan. Sebab orang kadang-kadang orang pergi dakwah ni, ada ancaman kepada orang tu, kita merasa malu, kita keluar, kita berbeza dengan masyarakat. So banyak benda lain yang kita kena consider kalau kita nak ada implikasi negatif tadilah. Tapi ayat Quran ni Allah kata kita kena bercakap benar. Allah akan perbaiki amal-amal kita. Sebab inilah benda yang kita nak capai lah, kita nak motivasi kita untuk hidup ni. Nanti kita akan cerita tentang kematian lah. Kita nak abaikan amal kita nak mudahkan urusan selepas mati nanti. So dalam ayat ni Allah kata kita naklah bertakwa dan kita naklah bercakap benar. Dan Allah akan baiki amal-amal kita. Amal-amal kita dan juga Allah akan ampun dosa kita. Lepas tu Allah beritahu kan, dan sesungguhnya, tengok ni, ultimate kemenangan Allah kata. Sungguh, siapa yang taati Allah dan Rasul ni, adalah konteks mentaati Allah dan Rasul ni, nak sebut ni, maka dia menang dengan kemenangan yang agung. Kita tak boleh nak ceritalah. Azim ni kan, azim, agung, sangat besar dalam cerita. Bila mati nanti baru kita nampak. Maknanya bila mati kita tengok Allah, sukalah kita kan bila kita buat benda yang cakap benar ni, Allah perbaloi lah. Maknanya sangat-sangat tak menyesal lah kita di mahsyar nanti bila kita buat benda ni. Okey. Kita pergi kepada format minggu ni. Saya sambung je pada minggu lepas sebenarnya. Ada sikit lagi kita nak sambung. Tapi untuk mukadimah ni kita pergi 2 ni dululah macam biasa. Lepas tu kita sambung hadis 40 Imam Nawawi ni, sebenarnya hadis tentang bid'ah ni lah hari ni kita nak fokus. Cuma ini kalau sempat ada masa, bolehlah kita converse lah, tanya soalan. Saya ingat sempat kot sebab ada sikit lagi saya nak sebut tentang bid'ah ni. Nanti kita boleh tanya soalan lah, yang mana boleh jawab, tak boleh jawab tu tak apalah, kita sama-sama carilah insyaAllah. Dan kita ni adalah semua penuntut ilmu kan, pelajar. Pada ulama umum, pentingnya menuntut ilmu daripada Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan. Nabi kata nak dapat seluruh kebaikan ni, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Allah fahamkan ni maksud dia kita kena cari. Maksud dia macam tu. Macam surah Al-Baqarah kita baca awal kan. Alif Lam Mim tu, zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin tu orang yang hendak bertakwa, orang yang nak menuju takwa, orang yang ada perasaan nak pergi berubah untuk mencari ketakwaan tu. Sama juga dengan ayat ni lah. Bila Allah sebut Allah nak fahamkan dia tentang agama, kita kena cari macam tu. Bukannya macam kita sufi-sufi yang duduk isap rokok datang minta berkat. Tak begitu. Agama ni melalui usaha yang banyak dan kehendak yang tinggi. Kena konsisten lah untuk cari benda yang tu. So kita nak fahamkan agama sebab apa? Sebab Allah bagi seluruh kebaikan kepada kita. Kita nak faham agama,
Kita nak cari agama ni supaya kita faham. Sebab apa Nabi kata Allah bagi seluruh kebaikan kepada kita. Seluruh kebaikan termasuklah dunia akhirat, semua kebaikan kita akan dapat. Dan kebaikan tertinggi adalah boleh kita tolak benda-benda yang salah. Terutama dalam bab akidah. Sebab hari ni banyak fitnah yang berlaku. Dan juga dalam slide ni pun ada 2 minggu lepas lah tunjuk. Contoh yang orang agama pun pertahankan benda yang sesat kan. Ada orang agama pertahankan benda yang sesat, orang agama yang sedang sedang lawan balik supaya orang tu tidak menuju kesesatan. So sudah bercampur bau dah. Juga hadis yang kita nak baca nanti pun, hadis tu memang cerita tentang dah terlampau kacau dah sekarang ni agama kita. Cuma sebab kita tak prime otak kita kan kepada agama, jadi tak nampak lah. Macam orang bila dia tengok, dia prime otak dia, macam lah kita ambil ujian dalam kelas selalunya, guru kita lah kata cuba prime otak kita tengok kereta warna merah hari ni kan, kalau kita naik kereta pergi office. Kita boleh kira, ada 16 biji hari ni nampak kita, ataupun 20 biji kereta warna merah. Tapi kalau kita tak prime otak kita tak ingat lah, ada 3 je lah nampak tadi. Tapi kalau kita prime nampak. So orang yang prime otak dia untuk dapat seluruh kebaikan ni, untuk memahami agama, dia akan nampak lah benda-benda yang tak elok dalam agama. So nombor 2, anjuran berdakwah daripada sahabat Sa'ad radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada memperoleh unta merah. Maksudnya barang yang paling berharga. Riwayat Bukhari dan Muslim. So lepas kita faham agama ni, bukan lepas kita faham lah, dalam perjalanan nak fahami agama pun kita ajar. Sebab Ustaz saya kata, Maulana Hadi kata, dapat ilmu je kita ajar, Sebab itulah antara motivasi saya pun buat tazkirah ni, sebab itulah kita ni bukannya ustaz dan juga bukannya belajar agama, tapi kita nak sebarkan. Sebab bila kita nampak, macam inilah bila kita boleh faham sikit, kita nampak sesuatu tu sangat-sangat kritikal lah, sangat-sangat serius kepada masyarakat lah kita nampak. Jadi rasa macam kena bagi tahu ni. Dan kita berdakwah lah. So sama jugalah anjuran berdakwah ni, kita sampaikan kepada orang yang terdekat lah, diri kita, orang keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita, dan juga dekat-dekat lah kita cuba untuk dakwah. Dan Allah bagi pahala. Tengok ni apa yang Allah motivasikan kita kan. Allah kata kalaulah Allah bagi hidayah. Kadang-kadang kita dakwah hari ni, bukanlah hari ni orang tu akan berubah. Mungkin 10 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, 3 tahun akan datang. Tapi atas sebab kita tu Allah bagi hidayah kepada orang tu. Dan Allah bagi kita pahala yang besar lah kalau tengok pada hadis ni. Nombor 3 ni, ancaman kepada mereka yang mengajar tanpa ilmu. So dalam agama ni dia ada satu sempadan yang tak boleh kita jangkau. So bila kita jangkau, kita akan rosak kat agama, terutama kita ni tokoh yang mengajar agama. Habislah rosaklah agama. Sebab orang sangka tu agama, lama-lama hancur. Macam juga agama-agama Kristian dengan agama Yahudi kan. Agama Jew tu, dan juga agama Kristian sekarang ni lah, Nasrani. Dah rosak dah. Even agama kita pun, akhir zaman dah akan rosak, bertambah rosak. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Mengharamkan syirikkan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengadakan terhadap Allah apa sahaja yang tidak kamu ketahui, yakni berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Surah Al-A'raf ayat 33. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu ni berbicara tentang ilmu Allah lah. Dalam Quran, dalam hadis tu, tiba-tiba ada orang ubah. Sebab saya ingat dalam sesi sebelum minggu lepas tu, kita ada cerita tentang golongan yang mendahului akal, ahli ra'yu, daripada dalil hadis, dalil Quran. So konsep dia macam mana? Dia dahulukan akal, dia letak tempat yang tertinggi dalam dia mendapat ilmu adalah letak akal dulu. Kalau wahyu datang, kalau dalil datang, kalau nas datang, tidak mengikuti akal dia ubah dalil, dia ubah wahyu. So implikasi dia sangat besar lah, termasuk dalam ancaman ayat ni. Bila dia ubah wahyu, dia kata akal ni mustahil, tak betul. Tapi sebenarnya akal ni lemah lah kan, sepatutnya. Sebab akal ni adalah makhluk ciptaan Allah juga. Kalamullah ni adalah, Quran ni adalah kalamullah, lagi tinggi kedudukan dia. So terbalik lah. Tapi ada orang, ada golongan macam tu. Dan kalau kita prime otak kita macam sebut tadi, yang kat atas ni, kita akan nampak banyaknya manusia gunakan akal, mendahului akal daripada wahyu. Walaupun dalam lafaz mulut dia kata wahyu, dia kata Quran hadis, tapi bila kita sembang dengan dia akan pergi ke tempat lain. So kita nak kena prime lah, maknanya kepahaman agama ni bawa kita kepada kebaikan yang banyak. Kita tak tertipu dengan pakaian, dengan adab, dengan nampak warak dia kan. Tapi bila dia sebut lafazkan agama, tiba-tiba ini hadis palsu, kita katakan ini dalil kata lain, kenapa dia buat lain. Jadi kita nampak. So
Motivasi kita untuk ilmu ni kepada ke situlah sebabnya ke sinilah kita nak seterus tunjuk kat sinilah sebab tiap minggu tunjuk kan. Sebab kita nak later nanti kita dah habis dah. Kita sedang berada di sini, kita nak melengkapkan diri kita ke sini. So sangat menyesal lah nanti bila kalau kita duduk lah kita tak berusaha langsung untuk perbaiki apa yang ada di alam dunia ni masa kita masih hidup ni. Dan kita sentiasa ikut keadaan sekeliling kan. So bila mati nanti kita akan menyesal. Sebab ayat Quran yang ada lah yang saya share dalam sesi ni banyak kan yang orang yang nak bangkit semula kan. Cerita Allah bagilah sikit yang nak perbaiki amal. Dia bukannya kata nak buat amal baru, nak perbaiki pun kan. Mana dia sedang beramal pun tapi nak perbaiki amal dia. Adalah orang yang memang langsung tak beramal kan, orang kafir ataupun orang yang buat bid'ah yang banyak. Tapi ada ayat Quran tu tentang orang dalam neraka yang cerita nak perbaiki amal pun. Maksud dia amal kita kat atas dunia ni banyak kategori. Ada yang amal yang tak elok pun. So kita nak menuju ke sinilah. So saya tak bacalah yang ayat ni sebab ini dah banyak kali kita baca. So minggu ni kita terus skip supaya ada masa sikit untuk kita cerita hadis bid'ah minggu ni. So point dia dalam mukadimah ni, pertamanya kita nak cerita tentang pentingnya ilmu. Nombor dua, kita nak ingatkan kita tentang kematian lah. Kematian ni saya tunjuk yang gambar ni je. So nanti kita akan meninggal dunia nanti. Bukannya kata kemungkinan tidak, confirm kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut kan. Setiap yang bernyawa tu, yang bernafas tu, yang ada roh ni akan mati. So kita akan mati nanti. So kita pelengkapkan diri kita dengan apa? Dengan ilmu. Dan juga antara sunnah ni dalam hadis yang kita tak baca ni sebenarnya Allah dengan Nabi suruh sarankan kita supaya kita sentiasa ingat mati. So ini dalam konteks kita nak ingat mati supaya kita beringatlah kerana kita bertakwa tadi.